Kami kat JAI program kerajaan negeri esok ni buat majlis tilawah. Datuk jangan kata haram lah no. Okey, apa pun kita jumpa Datuk. Yang kedua Datuk, peralatan muzik yang kita kata yang dibenarkan. Jenis alat macam mana? Dan seterusnya soalan kat Datuk tu lah, satgi Datuk boleh simpul terus. Kita tengok malam ni kita antara yang perbincangan kita bincang juga tentang dakwah yang kreatif ni. Apapun kreatif macam mana pun, last kali manusia akan kembali kepada dakwah melalui media konvensional juga. Last kali akan cari TV juga, cari radio juga. Sebab tu kita tengok kepelbagaian dalam dakwah ni cantik lah. Baru ni kita kata sepanjang PKP baru ni kita ada perlis mengaji di Suara Sunnah Channel. Kena promote juga program pengarah kita sendiri tu. Okey. Yang kedua, kuliah online Isnad Jabatan Mufti. Ni Datuk punya ni. Kan? Melalui Promedia Tajdid. Lepas tu kita ada program radio Perlis, ada kuliah Mufti hari Isnin, Selasa. Mungkin ada tak tahu ni kuliah Mufti yang rakan dekat Masjid Alwi tu. 5.20 petang hari Isnin dengan Selasa. Hari Rabu petang kita ada Ihya Sunnah. Hari Khamis petang kita ada Interaktif Quran bersama Ustaz Lah. Kan? Hari Jumaat dan Sabtu kita ada titian ilmu. Kadang duk masuk Ustaz Nazim bawah situ. Kan? Kemudian kita ada santapan duha Asyakirin dan ada satu program. Artinya Perlis ni kira mengaji lah. Mengaji lah. Tak ada alasan orang Perlis kata tak tahu kan. Betul Datuk. Cuma ada satu program itu saya nak promote juga Datuk. Ada program menjelang fajar. Ustaz yang duk ceramah pagi tu bab tafsir tu seorang macam moderator malam ni lah. Mungkin jadi tuan-tuan boleh dengar lah pagi-pagi tu. Macam sama. Betul tak? Sama. Cara promote tu pandai. Cara promote tu kan. Tu yang mahal. Jadi Datuk, kita tengok gaya hidup masyarakat sekarang ni seolah macam ni lah. Duk kat rumah boleh akses ilmu dekat rumah. Duk dalam kereta boleh dengar radio. Duk dekat bendang pun, orang bendang lain boleh tahan. Dengan kadang-kadang sambil sat-sat pakcik dekat bendang ni, sambil boleh balas WhatsApp lagi. Kan? Jadi seolah semua tempat, di mana, di tempat mana pun boleh akses, kita kata, bahan media ni untuk dapatkan pengetahuan tentang agama. Mohon komen Datuk termasuk dengan menjawab soalan tadi. 5 minit je Datuk. Soalan 7 minit, jawab 5 minit macam mana? Ringkasan. Terima kasih. Yang pertama ialah Al-Quran ini boleh tak dilakukan? Boleh dilakukan. Ada banyak dalil-dalil hal itu. Cumanya lagu tu lagu apa? Kan? Adakah sebahagian lagu-lagu Bayati, Syika dan seumpamanya juga bukan ada yang riwayat asalnya. Tetapi selagi mana lagu itu tidak mencacatkan makna Al-Quran, bahkan lagu itu mungkin mengangkat supaya manusia lebih memahami Al-Quran, maka tidak ada masalah. Bahkan sebahagian para fuqaha menyuruh supaya berdasarkan dalil-dalil, menyuruh supaya Quran itu dilagukan dengan kadar-kadarnya supaya orang lebih faham ataupun lebih menghayati Al-Quran. Kita jadi imam pun takkan kita baca macam itu saja. Kita cari imam yang baik bacaannya dengan lagunya yang baik. Cuma tak payahlah. Dulu di Indonesia dicadangkan langgam Jawa, langgam macam-macam, yang tu orang bantah lah pasal dia akan jadi bunyi macam lain. Kerana dia yang penting struktur bacaan Quran, maknanya itu tidak terjejas dengan lagu yang telah dilagukan oleh kita. Kemudian berhubung dengan muzik jenis apa? Ini ada perbincangan yang klasik. Kitab-kitab tua dulu dia sebut jenis betali, jenis macam-macam. Tapi saya tidak pergi kepada klasik punya perbahasan itulah. Saya pergi kepada kesan muzik itu. Kalau muzik itu kesannya tidak merosakkan akidah orang, tidak merosakkan ibadat dia, tidak menjadikan dia kelihatan bodoh dan seumpamanya, maka di atas apa yang di mazhab para ulama sebahagian, termasuklah orang pro dan kon dalam masalah ini, Al-Qaradawi dan sebelum daripada itu Ibn Hazmin Al-Andalusi, mereka tidak menyatakan bahawasanya jenis-jenis alatan itu yang menentukan hukum, tetapi kesan yang menentukan hukum. Al-Imam Al-Ghazali mungkin dia mempunyai pandangan dia sebahagiannya, tapi kita lihat muzik ni kepada kesan, bukan kepada jenis alat. Kerana sekarang tak perlu tali pun.
Kita ketuk macam ni, ketuk ni, dia masuk dalam komputer, dia boleh keluar lagu yang lebih indah. Kitaro punya muzik lebih yang menggabungkan bunyi-bunyi alam yang lebih yang menarik, yang lebih asyik daripada yang bertali dan seumpamanya. Maksudnya kesan apa yang terjadi apabila seorang itu mendengar muzik, dia dan dia jadi macam mana. Dia ni kalau dalam kategori 2% yang dengar muzik, mayang pun tak, apa pun tak, tanggungjawab kerja pun tak pi, muzik haram lah bagi dia. Kan? Kalau dia ni boleh dengar kadang-kadang, kemudian dia normal, yang tu okey. Kemudian merujuk kepada apa? Alatan tadi. Kita ada macam-macam peralatan ataupun kita berbagai saluran untuk manusia sampai maklumat hari ni. Sebab tu kita kadang-kadang zaman ni kalau orang tak tahu agama ni teruk tu. Dulu nak kena pergi jauh mengaji. Kan? Tapi sekarang ni tengok di sini. Hari ni saya keluar artikel ancaman mencari likes di medsos terhadap agamawan. Ramailah artis lah apa semua ni hantar kat saya tentang respon pada artikel itu. Saya tulis pagi tadi. Jadi manusia akhirnya dia guna untuk apa? Setengah orang bukan dia nak baca pun, dia nak tengok likes dia dapat berapa, followers dia berapa. Ini penyakit extreme high. Sebab itu kerangka dalam hidup ni, Datuk Pengerusi, Tuan Pengerusi, ialah yang penting kita mesti tahu hala tuju kita. Bila kita tahu kita ni hala tuju apa, insan, manusia yang akan mati, ini adalah satu perjalanan menuju akhirat. Dalam perjalanan ini kita akan ada anak isteri, kaum keluarga, perlu cari makan, kadang-kadang kita susah hati, kadang-kadang apa. Kita ada selit unsur-unsur ni, tetapi gambaran tempat tuju kita tu jelas, iaitu akhirat. Apabila gambaran kita tu jelas, alat apa pun okey. Maksudnya kita akan kawal dia, kita tak akan langgar hukum Tuhan. Tapi kalau gambaran tak jelas, dia dapat muzik seolah-olah dia akan mati dengan muzik tu. Kalau dia menyanyi seolah-olah dia tak fikir yang lain dah, kerja dia nak menyanyi lah. Macam tu juga. So gambaran tasawur terhadap hidup, matlamat hidup itu, kalau kita, sebab itu apa yang penting, setiap orang, Al-Buti dah buat satu contoh yang bagus. Dia kata satu orang bila dia bangun, tiba-tiba dia dapati dalam sebuah kereta api yang mewah, semua makanan, minuman semua ada. Tadi dia tidur di rumah dia bangun-bangun duduk dalam kereta api. Tapi kereta api tu semua benda dia nak ada. Kalau dia tak normal tadi, dia kata aku peduli kereta api ni nak pergi mana, yang penting makan minum ni ada, hiburan ni ada. Itu tak normal ni. Tapi kalau normal, walaupun dia boleh makan dan minum yang ada keliling dia mesti bertanya, kereta api ni nak bawa aku pergi mana? Hidup ini nak bawa kita ke mana? Hiburan sampingan yang kecil, makan, minum, isteri, anak-anak. Tapi hidup ini nak bawa kita ke mana? Kalau kita dapat menjawab yang itu, kecil persoalan-persoalan yang lain. Terima kasih. Okey, terima kasih Datuk Mufti.